Jam. Baiklah, untuk seterusnya ini kita akan berbicara mengenai pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus tahun 2021 bersama dengan Encik Aidi Jantan, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh KPM. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, selamat pagi Malaysia. Jadi kalau kita lihat KPM telah mengumumkan pentaksiran baharu kemasukan ke sekolah khusus pada 23 Ogos 2020 iaitu lebih kurang dalam seminggu lepas. Apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai sekolah khusus? Okey, biar saya bagi definisi untuk sekolah khusus ni. Sekolah khusus ni adalah sekolah-sekolah berasrama yang kemasukan muridnya adalah secara pilihan dan penawaran oleh agensi yang mengendalikan sekolah tersebut. Untuk tujuan pentaksiran kemasukan bagi tahun 2021 ni, kita ada 226 sekolah khusus yang bergabung lah. Dia terdiri daripada 69 buah sekolah asrama penuh, ada 60 buah sekolah menengah kebangsaan agama. Kedua-dua sekolah ni dia menawarkan untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4 juga. Dan selain itu kita ada sekolah menengah teknik 9 buah. College vocational kita ada 87 dan istimewa untuk kali ini kita ada bersama-sama kita Maktab Tentera Diraja. Walaupun Maktab Tentera Diraja ni dia di bawah pentadbiran Kementerian Pertahanan, tapi pihak MTD bersetuju untuk bersama-sama menggunakan kaedah ini untuk pemilihan mereka. Kalau sebelum ini, Cik Rizwan, pemilihan ke sekolah-sekolah ini menggunakan saluran masing-masing. Macam kalau ke sekolah asrama penuh, kita sebelum ini kita gunakan ujian kemasukan ke sekolah asrama penuh. Sekolah menengah teknik ada ujian kaedah sendiri. College vocational pun cara pembuahan sendiri. Semua ada yang bersama. Tapi untuk kemasukan bagi tahun 2021 ni kita gunakan single entry point. Mana kata semua murid memohon melalui kaedah yang sama di dalam platform yang sama. Jadi kebaikan ni ialah kita akan mengurangkan double offer lah. Mana murid tidak akan menerima tawaran berganda. Jadi kita kurang redundancy di sana lah. Dan kita berharaplah dengan cara ini kita dapat memperkemaskan lagi sistem permohonan untuk kemasukan ke sekolah-sekolah khusus ini. Bermakna kalau seorang pelajar itu menggunakan sistem yang akan digunakan tidak lama lagi, adakah mereka memohon secara khusus sekolah mana yang mereka mahu pergi ataupun hanya masuk dalam sistem KPM yang akan tentukan sekolah ataupun jenis sekolah mana yang mereka akan pergi? Apabila mereka masuk ke dalam sistem, dia ada pilihan di sana. So dia boleh memilih sama ada dia nak ke sekolah asrama penuh, dia nak pergi ke sekolah menengah kebangsaan agama, teknik dan sebagainya lah. Dan mereka mempunyai berbagai, kita ada 3 pilihan bagi mereka lah. Untuk, so kalau dia tidak dapat yang pilihan pertama, mungkin akan pertimbangkan yang kedua dan sebagainya. Ataupun ketiga, seperti biasalah. Jadi kalau kita lihat juga pentaksiran untuk kemasukan ke sekolah khusus untuk tingkatan 1 itu dan juga tingkatan 4, adakah ia setara dengan UPSR ataupun PT3? Sebenarnya ingin saya nyatakan di sini, pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus ini tidak menggantikan UPSR ataupun PT3. Kerana kita ada matlamat kita dan kita ada sasaran kita. Sasaran kita ialah murid-murid yang mau ke sekolah-sekolah inilah. Sama ada ke sekolah asrama penuh, ke SMKA dan sebagainya lah. Dan harapan kita, apabila kita gunakan sistem yang standard ni, pentaksiran dia standard secara berpusat, kita akan dapat menyaring murid yang memenuhi kriteria bagi sekolah-sekolah tersebut. Maksudnya mereka perlu disaring dengan kriteria tertentu dahulu sebelum boleh memohon di dalam kaedah pentaksiran baru. Jadi kalau dari segi formatnya pula bagaimana? Untuk pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus ni, kita ada 3 komponen utama. Yang pertama kita panggil kecerdasan insaniah. Yang kedua ialah kecerdasan intelek dan yang ketiga ialah artikulasi penulisan. Bagi kecerdasan insaniah dan kecerdasan intelek, ia dilaksanakan secara online dalam talian secara berpusat. Untuk kecerdasan insaniah, dia merangkumi item-item atau elemen-elemen
kecerdasan emosi, emotional quotient. Kita nak lihat bagaimana tingkah laku murid tersebut, dan kita ada spiritual quotient ataupun kecerdasan rohani, dan juga kita ada kecerdasan kemahiran insaniah, iaitu kita panggil social skills quotient. Ketiga-tiga ini digunakan untuk menilai dan melihat karakter murid itu sendiri. Dan kalau dalam peperiksaan tu tanya, dia ada 30 soalan. Murid kena jawab 30 soalan dan dia membawa wajaran lebih kurang 20 markah. Yang lebih penting lagi yang akan memisahkan mereka ialah kecerdasan intelek, di mana mereka kena menjawab 70 soalan. Dalam dia wajaran lebih kurang 70%. Ia merangkumi kecerdasan intelektual IQ, dan dia ada apa yang kita panggil kemahiran untuk menyelesaikan masalah, dan juga kita masukkan elemen pengetahuan am. Kita mahu murid-murid yang masuk ke sekolah asrama penuh, sekolah SMKA dan semua sekolah ini, mereka bukan saja intellectually sound, tapi kita nak mereka tahu keadaan semasa sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Elemen yang ketiga, iaitu artikulasi penulisan, ialah satu elemen baru di mana murid perlu mengarang esei untuk tingkatan 1 atau kemasukan ke tingkatan 1 lebih kurang sekurang-kurangnya 100 patah perkataan. Untuk tingkatan 4, dia lebih kurang 250 patah perkataan. Jadi kita lihat kreativiti murid, pencambahan idea mereka dalam memberikan penerangan tentang isu ataupun tajuk karangan tersebut. Dari segi jangkaan, berapa ramai apa yang dijangkakan akan memohon melalui kaedah pentaksiran baru ini? Kita menjangkakan untuk tingkatan 1 lebih kurang 200,000, manakala untuk tingkatan 4 pun lebih kurang sama, 200,000 orang akan memohon. Ini berlandaskan daripada permohonan-permohonan secara individu kepada sekolah-sekolah ini sebelum. Adakah sekolah-sekolah ini mempunyai kota khusus kepada jumlah pelajar yang akan diambil, ataupun pada tahun hadapan akan dibuka lebih besar, ataupun bagaimana? Dia sebenarnya semua murid boleh memohon. Tapi syaratnya ialah mereka perlulah warga negara Malaysia dan berdaftar di dalam aplikasi penggalan data murid ataupun APDM di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi kalau mereka ada di dalam APDM ini, mereka boleh memohon, mereka menggunakan sama ada MyKid ataupun MyCard sendiri, dan kita minta supaya dimasukkan juga MyCard penjaga utama, manakala sama ada ibu atau bapa ataupun mana-mana penjaga lah, supaya kita boleh padankan dengan data di dalam APDM. So interestingly, hari ini ialah hari pertama untuk permohonan. Untuk permohonan. Kita buka pada hari ini 7 September dan kita tutup pada 2 hari bulan Oktober nanti. 2 hari bulan Oktober, 7 September, lebih kurang dalam sebulan. Sebulan. Lebih kurang dalam sebulan permohonan. Jadi kepada yang berminat untuk memasuki sekolah khusus ini, SBP, SMKA, Sekolah Teknik Maktab Tentera Diraja, anda boleh memohon. Kalau kita lihat di visual kaca TV anda sekarang, ada tarikh yang tertentu untuk dibuka, sehinggalah kepada laman web yang anda perlu pergi untuk memohon, dan juga step memohon juga ada di situ. Jadi apakah sebenarnya harapan KPM sendiri apabila kita melihat, satu, saya melihat peralihan teknologi dan juga peralihan zaman menyebabkan kita centralize segalanya dalam satu platform. Harapan saya lah dengan mengguna pakai sistem pentaksiran yang baru ni, kita dapat melahirkan murid-murid yang lebih aware, mereka lebih peka pada kehendak-kehendak sekolah. Kerana pentaksiran ni bukan berlandaskan akademik semata-mata. Kita lihat dari segi psikometrik murid tersebut, kita lihat dari kepimpinan dia ataupun kepetahan dia berbicara secara menulis melalui artikulasi penulisan itu. So harapan kita, murid yang melalui sistem pentaksiran kemasukan ke sekolah khusus ni, mereka akan belajar lebih tekun lagi, lebih gigih lagi, kerana
pada akhirnya apa yang kita perlukan adalah hasil daripada sekolah-sekolah ini merupakan murid-murid ataupun mereka yang akan menjadi pemimpin pada masa hadapan. So kalau boleh saya nak bagi peringatan lagi sekali. Silakan. Sila buat permohonan, kerana kalau tidak ada permohonan memang kita tak dapat mempertimbangkan. So untuk tingkatan 1 saya ulang sekali lagi di https spskt1.moi.gov.my, manakala untuk tingkatan 4 https spskt4.moi.gov.my. Ya, dan laman sesawang itu tertera di kaca TV anda. Anda boleh memohon, mungkin ada anak anda yang layak untuk memohon kepada sekolah khusus ini. Silakan, kerana pendidikan ini sangat penting kepada semua. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Aidi Jantan, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh KPM, dalam memperincikan bagaimanakah kaedah pentafsiran kemasukan ke sekolah khusus pada tahun 2000.